Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Hanif Wan Hamid. Hari ini saya akan membuat resensi untuk buku digital ataupun lebih kita kenali sebagai e-buku. Saya telah pun meminjam buku ini daripada PPAS Overdrive. Apa itu dan bagaimana untuk meminjam buku daripada PPAS Overdrive ini? Saksikan. Pertama sekali, anda perlu mendaftarkan maklumat diri anda di ppas.selex.com.my. Klik sign up dan anda masukkan maklumat diri anda. Selepas itu pendaftaran selesai. Kemudian anda boleh login. Selain itu, anda juga boleh mengakses PPAS Overdrive menggunakan telefon. Anda perlu memuat turun aplikasi Libby dan beginilah yang akan anda lihat. Pelbagai genre buku yang ada dan semuanya telah dibahagikan mengikut kumpulan masing-masing. Sekiranya anda mahu meminjam buku, klik pada satu buku, kemudian klik borrow. Apabila anda klik pada shelf, anda akan melihat buku-buku yang telah anda pinjam. Untuk membaca, klik sahaja buku dan anda boleh membaca buku tersebut. Anda juga boleh klik pada manage loan untuk melihat maklumat tentang pinjaman buku anda dan anda boleh memulangkan buku serta memperbaharui pinjaman buku tersebut. Okey, dah faham macam mana cara nak menggunakan PPAS Overdrive? Apa lagi? Daftarlah dengan segera dan anda boleh meminjam buku di dalam PPAS Overdrive sama ada buku digital ataupun buku audio. Kali ini, judul buku yang saya pilih adalah ini. Inilah dia, kulit buku untuk The 10 Stories Great Leader Tells, berwarna kuning. Buku ini telah pun ditulis oleh Paul Smith pada tahun 2019, mempunyai 102 muka surat dan diterbitkan oleh Simple Truth. Buku ini bukan fiksyen dan sebenarnya bukan juga buku motivasi, tetapi buku yang akan memberikan anda inspirasi. 10 cerita yang diceritakan oleh pemimpin hebat. Sebelum itu, ayuh kita berkenalan dulu dengan penulis buku ini, iaitu Paul Smith. Paul Smith merupakan seorang penceramah, pakar motivasi yang cukup terkenal di seluruh dunia, terutama sekali dalam bidang perniagaan. Beliau juga merupakan antara 100 penceramah kepimpinan terbaik dunia yang telah pun disenaraikan dalam majalah Incorporated. Antara buku-buku lain yang ditulis oleh beliau ialah Lead with a Story, Sell with a Story dan Parenting with a Story. Selain itu, Paul Smith juga merupakan seorang pemegang ijazah sarjana dalam bidang pentadbiran perniagaan dari Wharton School. Jadi, Paul Smith ni memang seorang yang sangat hebat dan merupakan antara tokoh yang patut kita jadikan contoh dan juga teladan. Baiklah, sebelum saya memulakan resensi buku kita ini, pakcik saya ada satu cerita yang nak dikongsikan kepada anda semua. Dengarkan. Assalamualaikum, nama pakcik Wan. Pakcik ada satu cerita nak kongsi. Cerita tentang seorang pekerja pakcik di restoran. Nama restoran pakcik, Restoran Burung-Burung Liar. Kisahnya macam ni. Cik Kiah datang minta kerja dekat pakcik dalam tahun 1980-an lagi. Pakcik pun terimalah. Mula-mula dulu, Cik Kiah cuma tolong sendukkan nasi je. Tapi lama selepas tu, Cik Kiah jumpa pakcik. Cik Kiah cakap, gaji dia tak cukup. Dia perlu tolong mak dengan ayah dia. Nak beli ubat, nak bawa ke hospital. Banyak perlukan duit. Waktu Cik Kiah datang bercerita tu, menangis-nangis Cik Kiah. Pakcik pun benarkanlah Cik Kiah ni masuk ke dapur pula. Dari situlah Cik Kiah mula belajar masak satu persatu makanan. Cik Kiah cakap dia ada impian nak mak dengan ayahnya sembuh daripada penyakit. Jadi Cik Kiah ni perlu berusaha lebih lah supaya dapat duit yang lebih dan boleh bantu mak dengan ayah dia. Yang paling laris sekali dekat restoran pakcik ni, ikan haruan salai masak lemak cili api. Rasa dia memang sedap dan pakcik pun tak pernah jumpa lah di tempat lain. Pelanggan pun semua datang mencari masakan Cik Kiah. Dah jadi menu utama dekat restoran kami. Pakcik pun gembira. Sebab tengok Cik Kiah gembira, pakcik nampak Cik Kiah ni memang betul-betul bersemangat. Sebab impian dia nak pastikan mak dengan ayah dia sihat. Pelanggan cakap masakan Cik Kiah ni memang lain daripada yang lain. Cik Kiah ni mudah mesra, ramah dan paling penting, ikhlas dalam bekerja. Sebenarnya ada satu rahsia penting dalam masakan yang Cik Kiah buat ni. Apa rahsianya? Pakcik tak bolehlah bagi tahu. Ini rahsia restoran kami. Tapi yang pakcik boleh katakan, kalau nak berjaya, buatlah apa-apa sahaja kerja dengan seikhlas hati. Pakcik pun sukalah dengan cara kerja Cik Kiah ni. Jujur dan tak pernah berkira. Mungkin itulah sebenarnya kunci utama kejayaan restoran pakcik ni. Kalau nak cerita tentang Cik Kiah ni, sampai gila pun tak habis. Cik Kiah ni sangat hebat. Macam-macam Cik Kiah buat. Sampai restoran kami dah masuk cawangan yang ke-99. Sebenarnya malu juga nak cakap, Cik Kiah ni isteri pakcik. Ibu kepada 8 orang anak.
Alhamdulillah, akhirnya pakcik yang berkahwin dengan Cik Kia. Itu sahajalah cerita yang pakcik nak kongsikan. Okey, dah selesai mendengar cerita daripada pakcik saya. Bagus. Baiklah, sekarang kita bergerak kepada buku 10 cerita yang diceritakan oleh pemimpin-pemimpin hebat. Paul Smith cuba berkongsi kepada anda semua kisah-kisah sebenar yang dialami, dan cerita-cerita inilah sebenarnya penting dalam memastikan perniagaan kita untuk terus berdaya maju dan bersaing pada masa hadapan. Dan apabila kita bercakap tentang cerita, kita faham cerita itu adalah satu bentuk naratif, penceritaan apa yang terjadi, di mana, bila, bagaimana dan sebagainya. Jadi inilah sebenarnya elemen-elemen yang ada dalam cerita, dan cerita inilah yang dikongsikan kepada kita secara umumnya. Dalam buku ini, Paul Smith telah pun berkongsi 10 cerita sebenar yang didengar olehnya melalui pemimpin-pemimpin hebat. Yang pertama adalah cerita asas ataupun permulaan kepada perniagaan yang telah pun dijalankan. Cerita yang kedua, kenapa kita tidak boleh kekal di satu tahap sahaja. Kita perlu berubah, kita perlu bergerak ke hadapan, ataupun kita panggil sebagai cerita perubahan. Cerita yang ketiga ialah hala tuju kita, ke mana kita akan pergi. Cerita yang keempat pula ialah cerita strategi, bagaimana mahu mencapainya. Cerita yang kelima ialah tentang prinsip dan juga nilai yang kita pegang. Cerita yang keenam ialah cerita daripada pelanggan kita. Cerita yang ketujuh, apa yang akan kita lakukan kepada pelanggan-pelanggan kita. Cerita yang ke-8 pula, kita perlu melihat tentang perbezaan ataupun kelebihan yang ada pada produk kita ataupun perniagaan kita. Cerita yang ke-9 tentang filosofi ataupun falsafah. Dan cerita yang ke-10 tentulah tentang kesan daripada cerita yang telah pun bermula daripada cerita yang pertama sehingga cerita yang terakhir. Dan kita akan melihat satu cerita yang lengkap yang boleh dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar sana. Kenapa cerita akan saya kongsikan kepada anda? Apabila kita bercerita tentang sesuatu perkara kepada seseorang, kita akan membantu orang itu untuk membuat keputusan. Yang kedua, kebaikan cerita ini ialah tiada had masa. Walaupun kita bercerita tentang cerita 100 tahun dahulu, 10 tahun dahulu, tahun lepas, tiada had tempoh untuk kita bercerita. Seterusnya, cerita juga akan lebih diingati kerana cerita ini mempunyai elemen-elemen naratif. Dan yang terakhir, melalui cerita kita akan lebih terinspirasi. Saya menggunakan contoh cerita Cik Kiah tadi agar kita semua lebih faham, dan saya pasti kalian sendiri faham dan masih ingat cerita Cik Kiah yang telah pun diceritakan dari awal tadi. Sebenarnya cerita ini kita nak cerita pada waktu bila ataupun di mana. Sekarang kita sangat bebas. Kita mempunyai pelbagai platform media sosial untuk kita berkongsi cerita. Tulis sahaja apa cerita yang baik dan kita boleh kongsikan di media sosial yang kita ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Dan ada juga sebahagian penulis yang bercerita dengan menerbitkan buku, menerbitkan e-buku melalui akhbar, template dan sebagainya. Tidak kisah bagaimana cerita ini disampaikan, yang penting anda ada cerita dan cerita itu sampai kepada pendengar ataupun pembaca. Tanpa menafikan kebaikan buku yang diterbitkan secara fizikal, saya juga tidak dapat menolak buku yang diterbitkan secara digital ataupun e-buku ini juga sebenarnya banyak membantu dan memudahkan kehidupan seharian kita. Kita perlu menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk kebaikan kita bersama. Tiada alasan untuk kita tidak membaca buku lagi, kerana banyak buku yang sudah pun dijual secara digital. Malah ada buku digital yang diterbitkan dan diedarkan secara percuma. Secara kesimpulannya, buku 10 cerita yang diceritakan oleh pemimpin hebat ini adalah buku yang sangat ringkas dan padat. Buku yang baik untuk dibaca oleh sesiapa sahaja. Buku yang memberikan kita banyak pengajaran dan juga pedoman untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Tidak kisahlah sebenarnya dalam bidang perniagaan ataupun dalam kehidupan seharian, kita sebenarnya perlu bercerita, dan cerita-cerita ini akan menjadi cerita-cerita yang bermakna, bukan cerita yang sia-sia, bukan cerita yang tidak memberikan kesan apa-apa. Sekian sahaja untuk resensi buku pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi dalam resensi buku yang akan datang. Oh ya, cerita yang pakcik saya ceritakan pada awal video tadi bukan cerita sebenar, tetapi cerita yang direka-reka saja. Tidak ada kena-mengena dengan sesiapa yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.